semua, nama saya Susan Bowerman. Saya seorang pakar diet berdaftar dan pengarah kanan pendidikan dan latihan pemakanan seluruh dunia di Herbalife Nutrition. Saya juga merupakan pengerusi Lembaga Penasihat Dietetik Herbalife Nutrition. Saya sangat gembira melakukan latihan ini. Ini adalah latihan yang sudah lama saya ingin lakukan dan kita akan menghabiskan masa hari ini berbicara tentang cara menggunakan produk kita dalam resepi Herbalife. Antara soalan yang saya terima adalah, apa yang berlaku jika saya panaskan produk kita? Adakah nilai pemakanan akan terjejas? Jadi, saya ingin meyakinkan anda bahawa aman protein dalam resepi anda tidak akan terjejas jika anda memanaskannya. Jika anda ingin memasak lempeng atau waffle atau anda memasukkan Formula 1 atau PPP dalam sesebuah resepi dan anda membakarnya, kandungan protein tidak akan terjejas. Lazimnya, saya mengingatkan orang ramai bahawa inilah yang berlaku bagi mana-mana makanan protein. Apabila anda memasak telur, telur bertukar daripada mentah dan cair kepada keras dan pejal. Serta sifat fungsinya berubah. Ini bermakna, anda boleh mengacau telur mentah dengan garfu, tetapi anda tidak boleh mengacau telur yang sudah masak. Maka, terdapat perubahan dari segi fungsi dan ini disebabkan sifat struktur protein yang berubah dengan kepanasan. Tetapi, ini tidak mengubah kandungan protein. Jadi, anda tidak perlu bimbang tentang itu. Fiber juga tidak diubah dengan kepanasan. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan anda kehilangan sedikit kandungan vitamin apabila produk dipanaskan. Saya ingin menyatakan bahawa ini benar bagi mana-mana produk dan inilah sebabnya saya ada cai tonik emas panas di atas sana serta beberapa sayur masak steam. Jadi tidak kiralah apabila anda memanaskan sayur atau produk apa-apa pun, terdapat kemungkinan anda akan kehilangan sedikit amount vitamin tertentu. Ingat, ini bukan sekadar tentang kepanasan, tetapi pendedahan kepada udara, tempoh masa anda memasaknya dan cara anda memasaknya. Ini benar bagi mana-mana makanan. Jadi, apabila anda membeli sayur di kedai runcit dan sayur itu berada di luar, maka terdapat kemungkinan kehilangan sedikit vitamin. Dan kemudian anda pulang ke rumah dan mengukusnya. Beberapa vitamin mungkin akan hilang. Ini boleh berlaku. Walau bagaimanapun, lazimnya saya sering memberitahu bahawa sangat sukar untuk mengiranya. Yang pertama adalah kerana terdapat begitu banyak pembeli ubah. Tetapi, jika anda makan pemakanan sihat, jika pemakanan anda seimbang dan anda menggunakan produk Herbalife Nutrition yang diperkuat, berkemungkinan besar anda mendapat banyak vitamin. Oleh itu, sebarang kehilangan yang mungkin berlaku daripada pemanasan produk akan menjadi sedikit dan tidak begitu membimbangkan. Apabila anda makan pemakanan yang sihat dan seimbang, ya, mungkin ada sedikit kehilangan. Ya, ini diguna pakai untuk semua makanan. Tidak, ini tidak akan menyebabkan kekurangan vitamin selagi anda makan pemakanan yang sihat dan seimbang. Saya juga ditanya tentang pembekuan. Pembekuan tidak memberikan sebarang kesan pada kandungan vitamin, mineral, protein atau fiber. Jadi, anda boleh bekukan apa-apa sahaja dan tidak perlu bimbang tentangnya. Satu hal dengan pembekuan adalah, katakanlah anda ingin membuat aiskrim batang atau anda hasilkan produk jenis aiskrim yang kadang-kala apabila dibekukan menjadi sangat sejuk dan perisennya berkurangan. Anda mungkin rasa adunan anda sebelum membekukannya. Rasanya lazat dan kemudian anda masukkan ke dalam peti beku dan anda sedar rasanya agak tawar. Apabila ini berlaku, anda boleh menggunakan sedikit hiasan atas. Jika anda ingin menghasilkan aiskrim seperti pencuci mulut atau jika anda ingin membuat aiskrim batang, mungkin anda ingin menyalutnya dengan sesuatu. Maka apabila anda menggigitnya, mungkin anda dapat rasa sedikit perisa kelapa, mungkin sedikit bijian atau sedikit buah kering. Dengan cara ini, anda boleh memberikan impak pada perisa apabila anda membuat gigitan pertama. Perkara lain yang perlu dipertimbangkan jika anda ingin membekukan sesuatu ialah tekstur. Jadi, jika anda sedang membuat aiskrim batang dan anda menambahkan sedikit beauty drink dan air, rasanya akan jadi sedap. Tetapi, ia akan membeku sekeras cube ais. Ia akan menjadi sangat keras dan itulah tekstur yang anda inginkan. Berlainan pula jika anda membuat aiskrim batang, saya ada tunjukkan sebentar tadi yang mengandungi yogurt atau susu, aiskrim itu akan membeku secara berlainan. Teksturnya akan jadi berbeza. Ia tidak akan jadi sekeras ice cube. Jika anda menambahkan buah ke dalamnya, buah yang berbeza akan membeku secara berlainan. Misalnya, mangga tidak membeku dengan sangat pejal. Jika anda ingin membuat aiskrim batang dan memasukkan mangga ke dalamnya, maka anda akan dapat tekstur yang baik. Jadi, inilah yang menyeronokkan untuk mula bereksperimen. Sekarang, saya ingin bercakap sedikit tentang dawaan dan keselamatan makanan, terutamanya bagi kalian yang memiliki kelab nutrisi.
Ya, ini kerana terdapat beberapa panduan yang ingin saya berikan kepada anda dan saya ada sebut sebelum ini bahawa jika anda menghasilkan resepi yang kelihatan seperti pencuci mulut, maka ia patut diletakkan sebagai pencuci mulut. Pastikan anda mengenal pasti item anda sewajarnya, sama ada sebagai hidangan, snack, hidangan sampingan atau pencuci mulut. Ingat seperti yang saya katakan, dakwaan tentang produk hanya diguna pakai apabila dibuat mengikut arahan. Namun, anda boleh memberikan pernyataan umum. Jika anda menambahkan active fiber pada kuah salad misalnya, anda boleh mengatakan bahawa kuah salad anda mempunyai lebih banyak fiber berbanding kebanyakan kuah salad dalam botol. Itu tidak mengapa, anda boleh bercakap begitu. Yang tidak patut anda buat adalah, jika anda menambahkan produk Herbalife Nutrition dalam kek atau biskut dan kandungan kalorinya agak tinggi, kami tidak menyarankan anda berkata begitu. Lebih baik begini untuk anda kerana jika ia merupakan item berkalori tinggi, ini tidak semestinya bermakna resepi ini bagus. Seperti yang saya katakan tadi, anda boleh memberikan pernyataan umum. Anda boleh berkata biskut ini mengandungi lebih banyak protein berbanding resepi biskut yang asal atau biskut ini mengandungi lebih banyak fiber atau vitamin dan mineral kerana saya menambah produk ini. Itu cuma nasihat umum. Mari bercakap sedikit tentang keselamatan makanan. Ini penting bagi kalian dengan kelab nutrisi kerana jika anda menyediakan makanan untuk dihidangkan kepada orang lain, perkara yang ingin kita elakkan ialah orang terkena penyakit bawaan makanan. Cara anda boleh mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan perhatian pada suhu. Ini perkara paling penting. Pastikan anda sentiasa memastikan makanan sejuk anda sejuk yang bermakna 4 darjah atau kurang. Pastikan makanan panas anda panas pada 60 darjah atau lebih. Apabila anda menghidangkan sesuatu yang sejuk, maka makanan itu patut kekal sejuk dan jika makanan itu panas, maka ia patut kekal panas. Saya tahu ada antara kalian yang akan berkata, tutup sahaja bahagian atas cawan plastik yang mengandungi minuman kocak. Hanya kerana cawan itu bertutup, tidak bermakna cawan itu boleh dibiarkan saja dan sudah tentulah peraturan suhu masih diguna pakai dan kita ada peraturan yang dipanggil peraturan 2 jam. Peraturan ini ringkas dan mudah tetapi sangat penting. Katanya makanan boleh dibiarkan pada suhu bilik dengan selamat selama 2 jam sahaja. Jika suhu udara di luar anda berada di bawah 32 darjah. Jika melebihi 32, sebaik sahaja hari mulai panas, maka lebih selamat jika makanan dibiarkan di luar selama sejam. Dan ini termasuk masa yang diambil untuk minum minuman. Ini termasuk masa yang mungkin diambil jika minuman dihantar atau jika ada orang yang menunggu untuk mengambilnya. Jadi, sila berikan perhatian sepenuhnya pada peraturan 2 jam tersebut. Ini amatlah penting. Apa-apa yang berada di luar rangka waktu itu, sejujurnya harus dibuang. Baiklah, jika anda membuat makanan untuk dibungkus pula, sila ingat, anda perlu mematuhi apa-apa peraturan setempat bagi penyediaan dan penyimpanan makanan. Sudah tentulah anda dibenarkan untuk menjual hidangan individu minuman kocak dan teh. Beginilah cara kelab nutrisi kita bermula. Tetapi, sila ingat peraturan 2 jam. Seperti yang saya katakan, ini bermula dari waktu makanan disediakan sehingga masa makanan berkemungkinan dimakan dan itulah perkara paling penting untuk difikirkan. Jika anda menyediakan sesuatu terlebih dahulu dan makanan itu mungkin dikeluarkan kemudian, pastikan jika makanan itu sejuk, simpan dalam peti sejuk. Seperti yang saya sebut sebelum ini, jika anda menghasilkan produk dan jika anda ingin meletakkan resepi minuman kocak anda sebagai sesuatu yang agak berat, kami menyarankan agar anda cuba menyasarkan kira-kira 170 kalori dan 17 gram protein untuk resepi minuman kocak yang benar-benar boleh jadi sangat mengenyangkan dan lebih memuaskan. Jika anda menyediakan resepi yang ingin diletakkan sebagai snack, kami menyarankan agar anda mendapatkan sekurang-kurangnya 75 kalori untuk snack dan antara 5 hingga 10 gram protein. Sedikit protein sepanjang hari antara snack, minuman kocak dan hidangan anda akan benar-benar membantu anda tidak berasa lapar. Ini juga membantu orang yang bersukan. Ini akan benar-benar membantu dengan pembentukan protein otot dengan adanya sedikit protein sepanjang hari. Perkara lain yang saya diminta untuk bercakap secara ringkas ialah cara kita menganggarkan maklumat pemakanan dalam resepi. Bagi resepi yang agak rumit, sudah tentulah kami tidak mengharapkan anda melakukannya dan anda tidak diwajibkan untuk menganggarkan maklumat pemakanan. Namun, jika anda ingin tahu cara untuk melakukannya bagi resepi ringkas, mudah sahaja. Anda boleh menggunakan panel fakta pemakanan pada produk Herbalife Nutrition. Anda juga boleh pergi dalam talian. Terdapat pangkalan data nutrien yang tersedia. Tempat anda boleh mencari bahan lain seperti buah, sayur
atau ke kacang dan bijian anda. Ingat, anda perlu ambil kira saiz hidangan anda. Pada pendapat saya, inilah yang ramai orang buat kesilapan. Misalnya, jika anda mencipta resepi dan dalam resepi itu anda menggunakan 4 skop Formula 1 dan anda tahu bahawa 2 skop membentuk satu hidangan, apa-apa maklumat nutrisi yang anda gunakan perlu digandakan kerana anda menggunakan 2 hidangan dalam resepi anda. Pastikan bahawa anda tahu dan anda membuat kiraan dengan betul. Ini contohnya. Kita lihat pada ais beku yogurt yang saya tunjukkan sebelum ini. Seluruh resepi menggunakan 2 skop Formula 1 dan saya kirakan kalori dan protein untuk anda. Resepi ini menggunakan separuh cawan susu. Ia menggunakan 5 ounce yogurt dan separuh cawan berry dan anda boleh lihat untuk Formula 1, saya dapat maklumat tersebut daripada label, susu, yogurt dan berry pula saya dapat daripada pangkalan data dalam talian di sini. Jumlah untuk resepi saya ialah 300 kalori. Jumlah protein untuk resepi saya ialah 28, tetapi ia menghasilkan 4 batang. Jadi, saya perlu membahagikan kesemua angka itu dengan 4. Jadi, begitulah saya dapat 75 kalori dan 7 gram protein. Mudah saja. Sekali lagi, anda tidak diwajibkan membuat kiraan ini, tetapi untuk yang ingin berbuat demikian. Beginilah caranya. Kita sudah tiba pada penamat pembentangan ini dan saya berharap bahawa maklumat ini berguna buat anda. Saya harap ia bermanfaat. Saya tahu ramai daripada kalian dalam kelab sedang mencari resepi baharu dan jika anda mencarinya, inilah sumber inspirasi myherbalife.com jika anda pergi ke pusat sumber. Jika anda tidak banyak meluangkan masa di dapur, ada beberapa resepi yang belum diuji. Kami tahu resepi ini berhasil. Anda boleh bermula dengan ini dan kemudian, sebaik saja anda lebih selesa di dapur, maka anda akan menghasilkan resepi lain tersendiri yang hebat dan saya tidak sabar untuk melihatnya. Terima kasih banyak atas masa yang anda luangkan hari ini. Saya berharap anda mendapati ini memberikan inspirasi. Saya pasti anda akan menikmati produk Herbalife Nutrition yang hebat ini dengan sendiri atau dalam resepi yang menarik ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan.